Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kami dari kumpulan 5. Nama saya Muhammad Hani Bazaruddin dan kami akan membentangkan tentang uruf. Okey. Bila berlakunya suatu hukum dan kat hukum tu dalil tak ada. So orang kata ulama akan merujuk pada sumber-sumber tambahan. Kan bila tak dalil dalam Al-Quran dengan sunnah tak ada, kita akan merujuk pada sumber tambahan. Okey, salah satu sumber tambahan yang menjadi hukum syarak ni adalah uruf. Okey, uruf. Uruf ni akan membincangkan sebagai sumber tambahan seperti berikut. Definisi uruf. Dari segi bahasanya, uruf bermaksud perkara yang berulang-ulang, yang berturut-turutan. Okay. Dia perkara benda yang berulang dan juga berturutan. Dan dikatakan dalam istilah pula yang bermaksud apa yang menjadi kebiasaan dan tersebar serta diterima oleh masyarakat, sama ada berbentuk perkataan atau perbuatan. Maksudnya yang kita kena tahu tu, dia tu menjadi suatu orang kata macam menjadi suatu kebiasaan lah benda tu. Jadi macam adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizul Mu'aiz bin Abdullah, nombor metrik I19304141, ingin membentangkan kehujahan uruf. Uruf diterima sebagai salah satu sumber rujukan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil berikut. Okey, dalil daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maksudnya, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, iaitu yang kebiasaan. Serta berpalinglah, iaitu jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, iaitu yang degil dengan kejahilannya. Surah Al-A'raf ayat ke-199. Ayat Al-Quran ini menyuruh agar mengikuti kebiasaan atau uruf selagi mana ia tidak bercanggah dengan prinsip syarak. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan agar umat Islam beramal dengan cara ma'ruf atau baik atau kebiasaan. Contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'ata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat ke-233. Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya, iaitu kebiasaan. Ayat Al-Quran ini menyuruh agar si ayah memberi nafkah, makanan dan pakaian kepada ibu, iaitu isterinya, yang menyusu dengan mengikut makanan dan pakaian kebiasaan setempat. Maknanya kat sini kita boleh menerangkan mengikut makanan kebiasaan setempat. Mana kalau dia orang Melayu makan nasi, maknanya wajib bui makan nasi. Kalau dia ni jenis orang Rusia makan roti, wajib bagi roti. Sama juga dengan pakaian. Pakaian 2 pasang setahun, wajib. Kalau orang Melayu pakai baju kurung, wajib bagi baju kurung. Kalau dia ni orang Jepun pakai baju kimono, wajib kena bagi baju kimono.
asalkan ia menutup aurat lah. Okey. Okey, dalil daripada hadis. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis Hindun bin Utbah yang mengadu tentang kebakhilan suaminya iaitu Abu Sufyan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'rufi." Maksudnya, ambillah daripada harta suamimu yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang baik, iaitu kebiasaan yang mencukupi. Hadis ini memberi panduan kepada Hindun serta isteri-isteri yang lain bahawa dibenarkan untuk mengambil harta suaminya tanpa izin setakat yang perlu, yakni pada kebiasaannya mencukupi untuk hidup. Keadaan ini disyaratkan sekiranya suami kedekut untuk memberi nafkah. Jika suami sudah bertanggungjawab memberi nafkah yang mencukupi, tidak dibenarkan isteri mengambil harta suami tanpa keizinannya. Maksudnya di sini, jikalau suami tidak memberi nafkah kepada isteri dan masa tu dalam keadaan terdesak, keadaan mudarat boleh katakan, maka dibolehkan bagi isteri untuk macam mengambil duit ataupun sesuatu daripada suami untuk macam diberi makanan harian dan seumpamanya lah. Tapi dengan syarat baki tu mestilah dipulangkan balik, kerana dia merujuk kepada kebiasaan yang mencukupi. Okey. Kaedah fiqh. Dalam kaedah fiqh terdapat satu kaedah yang menjadi rujukan fiqh, iaitu al-'adatu muhkamatun, iaitu adat, iaitu uruf boleh dijadikan hukum. Kaedah fiqh ini sebenarnya berdasarkan hadis mauquf riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Maksudnya, apa yang dilihat baik oleh fuqaha muslimin, maka baiklah ia di sisi Allah. Apa yang dilihat buruk oleh mereka, maka buruklah ia di sisi Allah. Para fuqaha menjelaskan bahawa kaedah tersebut menjadi tonggak rujukan fiqh kerana banyak masalah-masalah fiqh merujuk kepada kaedah ini. Antaranya penentuan permulaan umur haid dan baligh bagi lelaki dan perempuan, tempoh minimum dan maksimum haid, pendek panjang umur, tempoh muwalat dalam wuduk atau ijab kabul dalam akad kontrak atau akad dan sebagainya. Semua perkara ini tidak mempunyai dalil khusus, bahkan bersandarkan kepada uruf setempat dan ia boleh berubah mengikut tempat dan masa. Sekian daripada saya serahkan kepada ahli seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Waqiuddin bin Muhammad Said. Nombor metrik I19304138. Di sini saya ingin membincangkan tentang pembahagian uruf. Ulama usul fiqh telah membahagikan uruf ini kepada 4 bahagian. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan bentuk perlakuan, yang ketiga berdasarkan liputan pengamalan, yang keempat berdasarkan pengiktirafan syarak. Jadi yang pertama sekali, apakah yang dikatakan tentang uruf berdasarkan sumbernya? Iaitu uruf syarak dan uruf manusia. Uruf syarak ini ialah perkara berulang kali yang diperintahkan oleh syarak untuk mengucapkannya atau melakukannya.
Contoh urus syarak ini ialah solat 5 waktu. Solat 5 waktu ini ia dikenali dengan urus syarak kerana perbuatan dan perkataan rukun solat itu dilakukan secara berulang kali. Namun demikian, solat 5 waktu ini ia lebih sinonim dikenali sebagai ibadat khusus berbanding dipanggil dengan urus syarak. Huruf manusia pula ialah ucapan atau perbuatan berulang kali atau yang biasa dibuat yang berpunca daripada manusia sendiri dan bukannya arahan daripada syarak. Contoh huruf manusia ini ialah membuat majlis sempena hari lahir, bersanding ketika perkahwinan, menjamu tetamu dan lain-lain. Ucapan atau perbuatan berulang kali ini yang dilakukan oleh manusia ini terkadang menepati hukum syarak dan terkadang ia menyalahi hukum syarak. Wallahualam, saya berikan kepada ahli yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imir Najmi Syakirin bin Muhammad Nizam. Nombor matrik I19304147. Baiklah, kita teruskan dengan pembagian huruf yang seterusnya. Kawan saya tadi dah bentangkan tentang pembagian huruf berdasarkan sumbernya. Saya teruskan dengan huruf berdasarkan bentuk pelakuan. Huruf berdasarkan bentuk pelakuan terbagi kepada dua, iaitu huruf perkataan dan huruf perbuatan. Huruf perkataan, kalau kita tengok dalam buku, ialah ucapan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam menuturkannya. Ucapan ini boleh jadi ia menepati makna asal perkataan tersebut atau boleh jadi ia lari dari makna asal perkara tersebut. Namun disebabkan ia telah menjadi kebiasaan orang ramai menyebutnya, ia telah menjadi tular. Contohnya, ucapan yang menepati makna asal ialah memberi salam. Assalamualaikum. Seterusnya ialah huruf perbuatan. Huruf perbuatan ialah perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukannya. Contoh di kalangan masyarakat Malaysia, bagi duit raya, bagi duit raya semasa hari raya, membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Contoh lain lagi, kalau ada orang meninggal kita baca tahlil dan sebagainya. Baik. Seterusnya ialah huruf berdasarkan liputan. Huruf berdasarkan liputan terbahagi kepada dua juga, iaitu huruf khusus dan huruf umum. Huruf khusus ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan oleh sebahagian kecil manusia di sebuah negara. Contohnya, sebutan FIFA pada kebiasaannya merujuk kepada Persekutuan Bola Sepak Dunia. Akan tetapi, di USIM, FIFA dikenali sebagai satu bidang pengajian sarjana muda, fiqh dan fatwa. Maksudnya dekat sini, FIFA ni kalau kita tahu kat seluruh dunia memang dah tahu dah, FIFA ni ialah Persekutuan Bola Sepak Dunia. Kalau contoh dekat USIM, FIFA ni yang kita tahu bidang pengajian sarjana muda, fiqh dan fatwa. Bukan yang kita tahu lah, yang pelajar USIM tahu lah, macam tu. Kalau contoh lain, saya bagi contoh lain. Contohnya, kalau kita di Malaysia, khususnya bagi masyarakat Melayu kan, kita tak pakai kasut dalam rumah sebab kita nak jaga adab. Tapi di Jepun ataupun di Amerika, bagi mereka pakai kasut di dalam rumah ni, bagi mereka tu semua perkara biasa. Itulah yang menunjukkan huruf khusus, iaitu perbuatan yang mana sesebuah tempat ataupun sesebuah negara maupun negeri yang melakukan perkara tersebut tapi tak dibuat seluruh dunia. Okey, faham? Okey, seterusnya ialah huruf umum. Huruf umum ialah ucapan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan manusia, yang menjadi amalan kebanyakan manusia pada semua tempat. Contohnya, pengasingan tandas lelaki dan perempuan. Itu memang umum lah, pengasingan tandas lelaki dan perempuan. Memang kena dibuat di seluruh negara. Contoh lain ialah akad jual beli di Malaysia. Itu huruf umum. Sebab dekat negara-negara Arab pun ada juga membuat akad jual beli juga.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Ahmad Sharif. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tajuk huruf berdasarkan pengiktirafan syarak. Okey, yang pertama sekali ialah huruf sahih, iaitu huruf yang tidak diiktiraf oleh syarak. Ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan manusia yang menepati hukum syarak. Okey, huruf sahih ni ialah perbuatan ataupun amalan yang menjadi kebiasaan terutamanya kita umat Islam, tetapi yang menepati hukum syarak. Sebagai contoh, bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bersedekahlah, kerana sedekah akan menyelamatkan kamu daripada api neraka." Okey, untuk contoh lain bagi huruf sahih ni, kita boleh tengok dalam satu hadis ni, baca yang menyuruh kita untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat. Okey, huruf yang kedua ialah huruf fasid. Huruf fasid ialah huruf yang tidak diterima syarak. Ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan manusia yang menyalahi hukum syarak. Okey, ni kalau bagi kita dekat Malaysia ni memang kita boleh ambil contoh lah, sebab memang sesuai, sebab kita dalam banyak berbilang kaum. So antara contoh bagi huruf fasid ni ialah perbuatan transaksi riba di bank-bank konvensional. Okey, maksudnya kat sini kita boleh ambil contoh Hong Leong Bank, yang terang-terang nama bank tersebut pun ialah nama daripada bangsa Cina. So kita tak tahu bila bank ni dia akan ada bermain saham, dan kita tak tahu ke manakah saham tersebut diinvest. Mungkin ke kelab malam ataupun ke kilang arak lah. Sebab selalunya kalau bangsa Cina ni dia akan utamakan untuk bisnes bagi bangsa dia lah. Okay, dan yang ketiga ialah huruf mursal. Huruf mursal ialah huruf yang tidak ada dalil menerima ataupun menolak. Ucapan atau perbuatan yang menjadi amalan kebiasaan manusia yang tidak dinyatakan dengan jelas oleh syarak sama ada menerima ataupun menolak. Okey, huruf mursal ni tidak ada langsung dalil yang menerima ataupun menolaknya. So kita boleh melakukanlah. Contoh yang paling terdekat lah, kita boleh ambil tahlil setiap kali ada kematian. Okey, apabila kita melakukan tahlil, tak ada satu pun dalil yang menceritakan tentang tahlil ni dibenarkan ataupun tidak dibenarkan. Tetapi bagi kita di Malaysia ni dah menjadi adat kita lah. Apabila berlaku kematian, kita akan lakukan tahlil. Untuk contoh lain, kita boleh ambil bacaan Yasin. Kalau kita dah biasa setiap kali malam Jumaat, kita akan mengadakan bacaan Yasin. Tetapi tak menjadi masalah lah kat situ. Kalau kita tengok huruf fasid ni, dia memang dah terang-terang salah daripada hukum syarak. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, syarat penerimaan huruf. Syarat-syarat penerimaan huruf sebagai sumber rujukan kaum syarak adalah seperti berikut. Yang pertama, huruf itu tidak menyalahi syarak. Hanya huruf sahih dan huruf mursal sahaja yang boleh diterima pakai. Huruf itu bersifat meluas, iaitu umum, yang dilakukan kebanyakan orang ramai dan bukan hanya amalan seorang dua sahaja. Yang ketiga, huruf itu masih kekal diamalkan. Huruf zaman dahulu yang tidak lagi diamalkan tidak menjadi hujah.
Yang keempat, uruf itu tidak dibantah atau tidak disanggah. Contohnya, jika uruf orang Arab memakai kasut dalam rumah, namun ia ditegah oleh orang Melayu, maka uruf Arab tidak boleh diamalkan di kalangan orang Melayu. Sekian, terima kasih.